wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pendidikan Islam kali ini, pendidikan Islam tahun 2 ya. Pendidikan Islam tahun 2 dalam babul akidah, dalam bab akidah. Saya masih menggunakan buku teks pendidikan Islam tahun 2. Kerana apa? Kerana setiap apa yang kita belajar di sekolah semua bersandarkan kepada buku teks. Ini garis panduan kita, mudah. Baik, untuk bidang akidah pendidikan Islam tahun 2, kita akan belajar tentang yang pertama sekali sifat-sifat Allah. Okey, bila sebut tentang sifat, apa itu sifat? Sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada benda tu. Maksudnya bila kita tengok, kita cerita pasal benda tu, kita boleh terbayang, oh dia ni, benda ni menyifatkan tentang dia. Sebagai contoh kita kata, alah Pak Mat tu, Pak Mat mana? Orang tanya. Pak Mat yang suka senyum tu, sifat dia suka senyum pada orang. Jadi maksudnya kita kenal, oh Pak Mat tu, itu sifat adalah sesuatu perkara yang lekat pada seseorang itu, ataupun sesuatu benda. Maksudnya kalau kita cerita pasal bola, sifatnya mesti bulat. Tak boleh petak, bola mesti bulat. Bila kita sebut benda ini adalah bulat dan disepak oleh orang, kita tahu sifat ini menunjukkan bahawa ia adalah bola. Okey, baik. Jadi hari ini nak cerita tentang sifat Allah. Sifat Allah ini yang wajib kita ketahui adalah ada 20 sifat. Sifat Allah ni ada 20 sifat yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya. Untuk mengingati sifat ni mudah. Dulu-dulu lagi, dah hampir 20 tahun, dekat 30 tahun, lagu ni telah dimainkan. Daripada zaman dulu lagi, lagu ni telah dimainkan supaya anak-anak kecil itu mudah untuk mengingat sifat-sifat Allah. Mungkin boleh buka dalam YouTube, type di sana sifat-sifat Allah, kita boleh tengok lagu sifat Allah. Baik, kita cuba pergi kepada YouTube dulu. Okey, baik. Kita tengok. Kita buka YouTube ya. Okey, kita cuba buka YouTube. Kita type sifat-sifat Allah ya. Okey, sifat Allah. Okey, lagu sifat Allah. Lagu sifat Allah. Okey. Lagu sifat Allah. Okey, 20 sifat Allah. Kita boleh buka, tengok. Hai. Alif Sofia. Seronok kan cerita Alif Sofia? Kawan-kawan nak tengok lagi? Kalau kawan-kawan nak tengok, jangan lupa tekan button subscribe dan ikon loceng sekali ya. Alif buat apa tu? Okey. Jadi ada je Alif ni. boleh buka sendiri dalam YouTube. Saya tak berniat untuk memanjangkan lagu ni. Jadi lagunya seperti ini, seperti yang saya nyanyikan lah ni. Allahu wujud qidam baqa mukhadafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran
mutakalliman. Baik, itu sifat 20. Okey. Yang pertama sekali disebutkan Allah itu wujud. Sifat Allah, Allah ini mesti wujud. Sifat dia bila sebut wujud, maka kita tahu itu adalah sifat Allah. Wujud maksudnya ada. Wujud artinya ada. Allah wujud, sedia ada. Sedia ada, apa maksud dia? Qidam, maksudnya Allah itu sedia ada. Tidak ada yang mewujudkan Allah. Allah itu sewujud dengan sedia ada. Tidak diperanakkan, tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Baik, kemudian Allah itu bersifat kekal. Bila sebut tentang Allah, sifat Allah kekal, kekal abadi. Manakala sifat kita sebagai manusia pula binasa, sifat kita sebagai makhluk binasa, akan musnah. Musnah maksudnya kita ni tak kekal lama, kita ni akan mati. Kemudian sifat yang keempat ialah mukhalafatuhu lil hawadisi. Bila sebut mukhalafatuhu lil hawadisi, maksudnya sifat Allah ini bersalahan dengan sifat yang baharu. Okey, bersalahan dengan yang baharu. Maksudnya apa? Allah itu wujud sedia ada, yang datang selepas itu, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bersifat baharu. Okey. Maka Allah itu tidak sama sekali sama sifatnya dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada langsung persamaan. Kalau kita sebut sifat Allah Maha mendengar, mendengarnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Makhluk mendengar dengan telinga. Kemudian sifat yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Maksudnya apa? Allah itu berdiri dengan sendirinya. Bila sebut Allah berdiri dengan sendirinya, Allah tidak memerlukan siapa-siapa pun. Kalau kita perlukan kepada yang lain untuk kita hidup, untuk kita meneruskan kehidupan, atau untuk kita buat sesuatu. Bohonglah kalau kita kata makhluk ini tidak memerlukan kepada sesuatu. Sebagai contoh, lagu Bangau, oh bangau kenapa engkau kurus? Bagaimana aku tak kurus, ikan tak nak timbul. Maksudnya bangau bergantung kepada ikan untuk dia hidup, untuk dia makan. Manakala Allah Subhanahu Wa Taala tidak bergantung dengan sesiapa pun. Itu Allah. Kenapa macam tu? Sebab dia adalah Tuhan. Sebab Allah itu adalah Tuhan. Berbeza, macam kita belajar tadi, bersalahan dengan sifat makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain perlu makan, perlu ada pertolongan daripada orang lain, tapi Allah tidak. Awal lagi dia sebut mukhalafatuhu lil hawadisi, maka qiyamuhu binafsihi, dia berdiri dengan sendirinya, tak perlukan siapa-siapa. Baik, seterusnya sifat yang keenam ialah wahdaniyah. Allah itu bersifat esa, tunggal. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maksudnya tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Maksudnya tak ada Tuhan, Tuhan ni bahagian ni, Tuhan ni bahagian ni, tak. Maksudnya nak menunjukkan kekuasaan Allah, kehebatan Allah itu, Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Itulah Tuhan. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain, maksudnya Tuhan-Tuhan tu tak cukup hebat. Sebab apa? Ada Tuhan-Tuhan lain lagi, ada dewa-dewa yang lain lagi. Maksudnya itu bukan hebat, sebab dia ada sifat lemah. Bila ada orang lain yang buat kerja lain, maksudnya dia tidak mempunyai kuasa yang menyeluruh, maka dia bersifat lemah. Tetapi Allah tidak. Allah bersifat esa, tunggal. Allah tidak ada selain yang berkuasa selain daripada Allah. Okey, itu maksud wahdaniyah. Allah itu esa. Yang ketujuh, qudratun, iaitu Allah itu berkuasa. Tengok, susunan dia pun mengikut penerangan. Maksudnya kalau wahdaniyah, bagaimana Allah itu bersifat esa? Itu nak menunjukkan bahawa Allah itu berkuasa, barulah tunggal. Kalau contohnya lah, kalau kita kata dia tu memang hebat lah,
Walaupun manusia ini sifatnya binasa, sifatnya lemah. Tetapi contohlah dalam satu gelanggang pertarungan tu, dia ni memang hebat lah. Kenapa? Tak ada orang pun boleh kalahkan dia. Tapi kalau ada dua orang yang hebat atau pentas, kita tak kata dia tu hebat. Kita kata dua-dua ni hebat. Mungkin dia ni hebat, mungkin dia ni hebat. Mungkin dia ni menang, mungkin dia ni kalah. Maksudnya dia tak hebat. Sedang bahkan manusia memang begitu. Hebat macam mana pun satu hari dia akan ada kekalahan, akan menjadi lemah, kerana itu makhluk. Kuat macam mana pun akhirnya dia akan binasa, dia akan mati, dia akan sakit. Begitulah makhluk yang ada sifat lemahnya. Tetapi berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala, kuasanya tidak terbatas. Kuasa Allah ini tidak ada batasan. Tapi kuasa manusia ada batasan. Walaupun seorang Perdana Menteri itu di Malaysia ini sangat berkuasa, dia ada kuasa yang banyak, tetapi dia terbatas berkuasa di negara Malaysia ini saja. Dia tak boleh memerintah negara England, dia tak boleh memerintah negara Indonesia. Kerana apa? Kuasanya terbatas. Begitulah manusia. Tapi Allah tidak terbatas. Kuasa Allah meliputi seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menguasai segala-galanya. Semua makhluk, semua benda, semua perkara yang ada di atas dunia ini, semuanya tertakluk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sifat yang ke-8 ialah iradatun, iaitu Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak. Jadi murid-murid kalau nak tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas. Allah ini berkehendak kalau iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah katakan jadi, maka akan jadilah. Sebab itu kalau kita tengok Nabi Isa sewaktu dilahirkan, masa kecil lagi boleh berbicara. Nabi Isa boleh bercakap masa kecil. Bukankah budak kecil kalau baru lahir tak boleh bercakap? Tapi Allah nak menunjukkan kekuasaan Allah. Allah nak menunjukkan bahawa Allah itu ada kuasa. Allah boleh jadikan Nabi Isa itu bercakap walaupun dia seorang bayi. Begitu juga dengan lahirnya Nabi Isa itu tanpa adanya bapa. Orang kata, mustahil dah seorang perempuan itu boleh mengandung tanpa adanya bapa. Memang kalau ikut logik akal kita akan kata mustahil. Tetapi apabila kita berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita fikir bahawa Allah itu bersifat dengan sifat iradatun, Allah itu Maha berkehendak, Allah boleh buat apa yang Allah suka. Allah buat benda itu, Allah tunjukkan kepada manusia bahawa Allah mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu yang mustahil pada pemikiran manusia. Sebagai contoh yang lain, apabila kita melihat negara Amerika terkenal dengan sistem pertahanan yang sangat canggih. Tetapi apabila Allah izinkan, Allah benarkan untuk kapal terbang itu melintasi kawalan keselamatan itu, menyebabkan menara yang tinggi di New York pun boleh diserang. Macam mana benda tu boleh berlaku? Semuanya, walaupun itu adalah perancangan manusia, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah nak tunjukkan bahawa benda yang orang tak terfikir boleh berlaku. Ataupun benda yang lain seperti tsunami. Mungkin tadi kita cakap bila sebut tentang serangan di Amerika, mungkin kamu pun mungkin tak lahir lagi ataupun masih kecil, kamu tak tahu. Jadi cerita pasal tsunami ataupun gempa bumi. Kita kata negara tu ada sistem pengesan gempa dan sebagainya. Tetap berlaku gempa bumi. Tetap mereka tidak boleh mengelakkan gempa bumi itu berlaku. Tetap mereka takut dengan gempa bumi. Baik, sifat yang ke-9, sifat Allah yang ke-9 ialah ilmun, iaitu Allah itu Maha mengetahui. Bila sebut tentang ilmun, Allah itu Maha mengetahui. Baik murid-murid, jangan risau. Cikgu ni cerita sikit je, mana kami nak faham? Cikgu cerita satu, cikgu pergi terus kepada yang lain. Untuk pengetahuan murid-murid, semua sifat ini kita akan belajar
tahun demi tahun. Maksudnya bila masuk tahun 3 kita akan belajar semua sifat ni sampai habis sifat ni. Baik, sampailah ke sekolah menengah nanti kita akan belajar keseluruhan sifat 20 ni. Maksudnya kita akan faham keseluruhan sifat ini dengan lebih terperinci. Jangan risau. Jadi yang ke-10, murid-murid dan juga penjaga yang ada bersama-sama dengan murid boleh tahu juga bahawa sifat yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala ialah hayatun, iaitu Allah hidup. Bila sebut hayatun Allah hidup, kenapa nak sebut sifat hayatun Allah hidup? Kan manusia pun hidup juga, kan makhluk pun hidup. Ya, manusia hidup, makhluk hidup, tetapi hidupnya makhluk ini dia akan mati. Tetapi Allah hayatun, hidupnya Allah ini tidak akan binasa, tidak akan mati, tidak akan tamat. Kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan berterusan sampai bila-bila, abadan abada. Baik, sifat yang ke-11 dalam sifat 20 yang kita belajar ialah sam'un. Yang tadi kita nyanyi tadi sama. Tadi kita nyanyi tadi sama. Kita sebut sam'un. Sam'un maksudnya mendengar. Allah itu maha mendengar. Kan tadi kita dah sebut mukhalafatuhu lil hawadis. Allah ni tak sama dengan sifat makhluk yang lain. Maksudnya bila kita sebut tentang Allah maha mendengar, kita ini mendengar dengan telinga, makhluk ini mendengar dengan telinga. Kita memerlukan alat untuk kita mendengar sesuatu yang lebih jauh ataupun sesuatu yang tak boleh dengar dengan telinga kasar kita. Mungkin kita memerlukan alat, tetapi Allah tidak. Allah tidak ada batasan bagi Allah dalam mendengar. Termasuklah kata-kata hati kita yang sebenarnya kita kata kita saja yang tahu, tetapi Allah mengetahui apa yang kita kata dalam hati. Baik, yang ke-12 basarun, iaitu Allah maha melihat. Kalau kita sebagai makhluk, tak kiralah makhluk itu manusia ataupun binatang atau apa saja yang boleh melihat, penglihatan mereka terbatas. Kita sejauh mana pun kita boleh melihat, kita tidak boleh melihat keseluruhannya. Sebagai contoh, hari ini kita berada di Malaysia. Adakah kita boleh melihat apa yang berlaku di Amerika sekarang? Ada murid yang jawab, boleh cikgu, kita buka internet. Maksudnya penglihatan kita memerlukan kepada bantuan sokongan yang lain. Maksudnya hebatkah kita? Tak, tetapi Allah boleh melihat. Walaupun kita buat sesuatu benda itu dalam tempat yang tertutup, dalam tempat yang tak ada orang langsung, Allah tetap mengetahui. Buktinya apa? Allah menunjukkan kembali apa yang kita buat itu di akhirat kelak. Nanti cikgu-cikgu akan cerita balik dekat kamu. Itu sifat Allah. Allah itu maha melihat. Kemudian yang ke-13 ialah Allah bersifat dengan sifat kalamun. Allah itu berkata-kata. Allah berkata-kata? Allah kata-kata macam kita ke? Allah cakap macam kita ke? Tak, Allah berkata-kata dengan sifat dan zat serta haknya tersendiri. Tak sama macam manusia. Macam mana Allah berkata-kata? Itu kita tak tahu. Siapa yang boleh berkata-kata secara terus dengan Allah? Yang pernah berkata-kata secara direct dengan Allah ialah antaranya ialah Nabi Musa. Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, sifat yang ke-14 ialah kaunuhu qadiran. Yani kalamun qadiran. Qadiran ni maksudnya apa? Maksudnya keadaan Allah ini sangat berkuasa, sangat-sangat berkuasa. Tidak ada satu kuasa yang boleh menghalang kuasa Allah. Kemudian yang ke-15 kaunuhu muridan, iaitu keadaannya berkehendak. Maksudnya keadaan Allah itu maha berkehendak. Tadi iradatul, Allah itu sifatnya berkehendak. Dan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkehendak. Apa yang Allah nak, tidak ada sesuatu pun yang boleh membataskan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaunuhu aliman, keadaannya maha mengetahui. Kemudian yang ke-17 kaunuhu hayyan, keadaannya hidup, kekal abadi. 18 kaunuhu sami'an,
keadaannya mendengar. 19, kaunuhu basiran, keadaannya melihat. Dan 20, mutakalliman, keadaannya berkata-kata. Jadi mungkin ada yang kata, cikgu terang hari ni, kami memanglah kami tahu maksud dia apa kalau sebut wujud tu ada, qidam tu sedia ada, baqa tu kekal. Tapi ni semua benda ni kami tak berapa nak faham. Jangan risau, seperti yang saya sebutkan tadi, hari demi hari cikgu akan menerangkan satu persatu kepada kamu semua dalam tajuk-tajuk yang seterusnya. Maksudnya ada yang disentuh dalam tahun 2, ada yang disentuh dalam tahun 3, ada yang disentuh tahun 4, sehinggalah kita tingkatan 5. Semua sifat Allah ini akan diajar oleh guru-guru agama, ustaz-ustazah yang ada di sekolah. Baik, cukup sekadar itu dulu dalam bab sifat Allah ini, iaitu dalam babul aqidah kita menyentuh tentang sifat Allah ini. Kita nak tahu, yang penting sekali, kalau untuk murid-murid tahun 2 ini, anak-anak tahun 2 ini, kalau cikgu tanya berapa sifat Allah yang wajib kita ketahui, kamu boleh jawab 20 cikgu. Berapa? 20. Berapa? 20. Boleh sebutkan tak? Boleh cikgu. Boleh tak saya nyanyi? Boleh. Kalau nak sebutkan dalam keadaan menyanyi pun boleh. Sebutlah. Menyanyilah kamu. Dengan lagu yang tadi, yang Ali Sofia tadi nyanyi, iaitu Allah wujud qidam baqa, sampai habis. Okey, yang penting kita ingat 20 sifat ini. Maksudnya kita dah tahu, kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali kita mengenali sifat Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita akan semakin sayang, semakin cinta dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak percaya sesuatu benda, sesuatu perkara kalau kita tak tahu tentang sifatnya? Sebagai contoh, kamu percaya tak kereta, tapi kamu tak tahu pun kereta tu bentuk macam mana, sifatnya macam mana, adakah kamu percaya tentang kereta? Tak. Tetapi apabila kamu tahu kereta sifatnya ada tayar, kereta sifatnya ada enjin, kereta sifatnya bergerak, maka kamu tahu, oh, saya percaya cikgu, ada kereta dekat atas dunia ni. Begitulah juga apabila kita nak percaya Allah, maka kita kena kenali sifatnya. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau, duduk di rumah elok-elok, tenang, insya-Allah kita akan mendapat keberkatan. Cuma apabila kita dah lafaz, dah ingat 20 sifat ini, yang penting bukan kita setakat ingat wujud, qidam, baqa, tapi kita juga faham wujud tu apa maksud dia, qidam tu apa maksud dia, baqa tu apa maksud dia. Mungkin boleh buat kuis, mungkin boleh buat kuis di kalangan adik-adik. Cerita dulu ke adik-adik wujud, qidam, baqa, nyanyi ramai-ramai, kemudian tanya wujud tu apa, siapa tahu? Kalau tak tahu, bagi tahu berdasarkan apa yang ditulis dalam buku teks. Jangan risau, jangan nak susah-susah cari tempat lain. Cukup dari apa yang ada dalam buku teks, iaitu berdasarkan muka surat 56 dan muka surat 57. Okey, sekadar itu dulu pengenalan kepada sifat 20. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.